والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت ayat 34, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah oleh engkau dengan cara yang lebih baik, dengan penolakan yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, maka apabila orang yang di antara kamu dan di antara dia terdapat permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah dia teman yang sangat dekat, teman yang sangat setia. Ayat 34 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ketika kita berhadapan dengan keburukan, hendaklah kita tolak dengan yang lebih baik. Ada ayat Quran Allah sebut, kalau tidak ada satu golongan yang menolak kejahatan, maka pasti akan rosak muka bumi. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din lafasadatil ard. Kalau tidak kerana Allah mempertahankan ataupun menolak kejahatan sebahagian dengan sebahagian golongan yang lain, nescaya akan rosaklah muka bumi. Jadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini ada golongan-golongan yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi pembela kebenaran. Allah jadikan
sebagai pembela kebenaran. Ayat 251 surah Al-Baqarah. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalau tidak kerana Allah menolak sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya akan rosaklah atas muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolak kejahatan-kejahatan manusia dengan mewujudkan sekumpulan manusia yang membela kebenaran dan menolak keburukan. Dalam hadis kata, sentiasalah ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, sekumpulan di kalangan umat aku membela kebenaran. Itu satu ayat. Dalam ayat lain kalau tak silap dalam suratul Hajj, Allah berfirman, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Dalam suratul Hajj, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah mempertahankan atau membela orang-orang yang beriman. Orang yang betul-betul beriman, Allah akan tolong dia, Allah akan bela dia, Allah akan mempertahankan dia daripada keburukan-keburukan, sama ada di kalangan manusia itu sendiri atau di kalangan makhluk-makhluk yang lain. Allah sebut, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Jadi kita nak Allah Ta'ala tolong kita, naklah kita berusaha mempertahankan iman. Banyak ayat ni cerita innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Suratul Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah mempertahankan orang-orang yang beriman. Ayat ini dibaca oleh Imam Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala ketika anaknya dipinang oleh khalifah. Khalifah hantar wakil suruh pinang anak kepada Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah untuk dikahwinkan dengan putera raja, putera khalifah, tapi dia tolak. Dia orang alim, dia mau menantu dia orang baik, menantu dia orang yang beriman dan bertakwa. Dia tak memandang kepada pangkat besar yang dimiliki oleh khalifah. Dia tak berasa syok, tak berasa gembira walaupun dia nak jadi tok besan dengan pemimpin nombor satu negara pada masa itu. Kerana anak dia mau menantu yang lebih hebat daripada itu, menantu yang berilmu dan beramal, menantu yang jadi ulama besar. Maka dia tak mau bagi menikah dengan anak raja yang bukan orang alim. Lalu wakil raja tu kata dia, kamu tak takut ke tolak pinangan anak raja ni, anak khalifah ni? Lalu dia baca ayat Quran dalam surah Al-Hajj, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah akan mempertahankan orang-orang yang beriman. Kalau kita orang beriman, Allah Ta'ala akan bela kita, tolong kita dalam segenap serangan dan keburukan yang dibawa oleh musuh-musuh yang jahat. Tapi kita dulu kena membela ajaran Allah, kerana Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, nescaya Allah menolong kamu. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu.
In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan menetapkan kaki kamu, yakni menetapkan pendirian kamu dalam kebaikan atau memberikan kepada kamu iman dan istiqamah. Dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah menetapkan orang beriman itu dengan kata-kata yang tetap, kata-kata yang betul, iaitu kalimah asyhadatain dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di akhirat pun dia boleh mengaku Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wa Islamu dini dalam kubur. Kalau dia orang beriman. Yusabbitullah alladhina amanu. Allah menetapkan orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan kata-kata yang betul, kata-kata yang tepat, iaitu pengakuan Allah itu sebagai Tuhan dan Nabi SAW itu sebagai hamba Allah. Fil hayatid dunya, masa hidup di dunia. Wa fil akhirah, dan di negeri akhirat. Dalam kubur boleh jawab Allah Tuhan aku, Nabi Muhammad itu Nabi aku, Rasul Allah, Islam cara hidup, Quran sebagai ikutan, kalau betul-betul kita tetap di dunia sedemikian. Di dunia kita memperhambakan diri pada Allah. Di dunia kita ittiba', ikut Nabi SAW. Di dunia kita jadikan Quran sebagai imam kita, ikutan kita. Di dunia kita jadikan Islam sebagai cara hidup kita. InsyaAllah dalam kubur boleh jawab lagu tu. Kalau di dunia dia tak mau pakai, macam mana dia nak jawab dalam kubur? Kalau di dunia dia berteman dengan Quran, di akhirat Quran tolong dia. Hadis kata dalam Sahih Muslim bahawasanya rajinlah baca Quran, kerana Quran akan tolong orang yang mendampinginya di dunia. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis Imam Muslim menyatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang-orang yang mendampinginya. Dan kita nak jumpa bulan puasa ni disebutkan dua amalan yang boleh memberi syafaat kepada kita. Satu puasa, yang kedua Quran. Hadis itu disebut oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Di akhirat kelak, di antara ibadat yang boleh memberi pertolongan syafaat kepada kita ialah baca Quran dengan puasa. Puasa akan bercakap kepada Allah, mana'atuhu at-ta'am wa syarab. Aku dulu menghalang dia makan minum kerana dia puasa. Quran kata, mana'atuhun nauma bil lail. Aku dulu menghalang dia tidur awal di malam hari kerana dia baca Quran. Atau dia dengar Quran. Pasal apa dengar Quran? Pasal kita pergi sembahyang tarawih, orang baca ayat Quran. Aku menghalang dia tidur di malam hari, tidur awal. Kalau bulan lain lepas Isya boleh tidur dah. Bulan Ramadan tak boleh tidur lagi pasal lepas Isya sembahyang tarawih pula. Pada dalam tarawih ada Quran yang dibaca. Dia tidur sayup pasal dengar aku. Dia tidur sayup pasal baca aku. Maka Allah izin kedua ibadat itu memberi syafaat pertolongan kepada orang yang membaca Quran dan berpuasa. Jadi hadis Imam Muslim kata, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, yakni pemberi pertolongan kepada orang-orang yang menjadi pemilik ataupun teman kepada Al-Quran. Jadi kita ada masa lapang, tengoklah ayat Quran sepatah dua, bacalah sepatah dua. Tak boleh tengok dalam Quran betul, tengok dalam handphone. Tiap-tiap hari bagi mata kita tu tengok ayat Quran. Tiap-tiap hari bagi mulut kita sebut ayat Quran, baca. Tak mau baca, tak mau tengok, saya tak dan. Kalau sungguh-sungguh ni, dengar ayat Quran. Pasang kaset Quran dalam rumah. Pasang masa nak tidur ke, pasang masa masak ke, pasang masa duduk relax petang-petang ke, dalam kereta ke.
Hari-hari bagi telinga kita dengar Quran walaupun sepatah dua. Hari-hari bagi mata kita tengok kalau boleh, dan bagi mulut kita sebut kalau sempat. Jadi kita dengan Quran ni jangan tunggu bulan puasa baru nak baca. Tu pun tak ada habis. Bulan lain tak baca, main bulan puasa baru baca, dia merangkak, lama tinggal. Orang lain khatam sekali, dua kali, kita sekali pun tak habis. Tunggu bulan puasa tahun depan pula, tak habis juga. Tak habis lalu tu, saya tak baca. Tak dan nak baca Quran ni. Handphone dan baca, WhatsApp dan baca, Facebook dan baca. Mau tentunya baca, tak baca, nak baca ke tak baca. Dan Quran ini 100% betul. Mana bukti dia? Ayat 2 dalam surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ay la syakka fihi. Al-Quran ini yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan. Maksudnya siapa ragu, siapa tak yakin Quran, akidahnya rosak. Seperti akidah Syiah yang menyatakan Quran ini hanya 6,000 ayat lebih. Sebenarnya Al-Quran ni 17,000 ayat yang dikenali sebagai Mushaf Fatimah. Dia kata Sina Osman buang sampai 11,000 lebih ayat, tinggal 6,000. 6,000 ayat lebih, sepatutnya 17,000. Maka orang ahli sunnah kata, mana dia kalau kata 17,000 tu? Tak ada. Dakwa saja, tapi bukti tak ada. Aliran itu aliran yang salah. Bila dia kata Quran tak cukup. Bila dia kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ahli neraka, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah ahli neraka, maka aliran itu aliran yang bercanggah dengan Quran. Kenapa bercanggah? Kerana Al-Quran kata para sahabat ahli syurga, ayat 10 suratul Hadid menyatakan wa kulna wa'adallahu al-husna, semua sahabat telah dijamin syurga. Dan kenapa salah? Kerana Quran kata zalikal kitab la raiba fih. Quran ini tidak syak, tak lebih tak kurang, banyak tu. Allah dah jaga, jamin nak jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan zikir, yakni Quran, kami jaga Quran. Allah jaga daripada ditambah dan dikurangkan oleh sesiapa. Jadi Al-Quran itu la raiba fih, tidak syak, ianya banyak ni. Tiba-tiba ada golongan yang masuk di tempat kita, di Malaysia ada, di Kedah pun ada, aliran yang kata Quran sebenar tak cukup. Sebenarnya lebih. Ada ni tak cukup. Aliran itu aliran salah kerana bercanggah dengan ayat yang berbunyi la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan baginya padanya, dia merupakan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Petunjuk-petunjuk ni hak kita duk minta dalam Fatihah. Ihdina, ihdina, ihdina tu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang lurus. Maka petunjuk tu duduk dalam Quran. Muka surat 1 kita minta, muka surat 2 Allah jawab. Cepatnya Allah Ta'ala suka kat kita, sayang kat kita, jawab apa yang kita minta. Kita minta jalan, kadang-kadang tak mai, tunggu pilihan raya baru mai. Kita minta jalan ke orang, jalan tar nak. Kadang-kadang kat nak pilihan raya baru mai. Kita minta bantuan kat jiran kita. Kita minta tolong orang buat kerja di rumah kita. Masa kosong dia main, masa tak kosong dia pitang lain. Minta ke orang ni kadang-kadang lambat sampai. Minta ke Allah Ta'ala kadang lambat, kadang cepat. Ada cerita Nabi Zakaria minta anak 40 tahun baru Allah makbul dapat anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biar aku sendirian, engkau sebaik-baik pemberi waris. Maksudnya dia minta dikurniakan anak yang baik. Ada dalam kitab tafsir kata 40 tahun baru makbul, baru dapat anak. Kita duk minta sikit-sikit tak dapat, sampai kelar cek tengok minta kita ada 40 tahun tak ada. Ya Allah bagi aku kaya, tak kaya sampai pagi ni.
Tengok, tak sampai 40 tahun ni. Nabi Zakaria minta 40 tahun. Ada yang minta dapat terus. Ada yang Allah tangguh lambat baru bagi. Ada tak bagi ganti dengan benda lain. Ada ganti benda lain pun tak, taruh nak bagi dalam syurga esok. Lagi banyak minta, lagi tinggi darjat dalam syurga kita dapat. Maka pemberian Allah Ta'ala tu banyak jenis dalam bentuk kita minta. Tapi dalam Fatihah kita minta Allah bagi terus. Ihdina, berilah hudan, berilah petunjuk kepada kami. Allah Ta'ala jawab muka surat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran ini yang tidak ada keraguan padanya merupakan hudan, petunjuk. Ulama terjemah ini tapi perkataan itu menunjuk kepada itu. Zalika itu. Tapi diterjemah haza ini. Pasal Quran duduk dekat kita, ini ya, ni yang Quran duduk kita baca. Tapi pasal apa kata itu? Itu menunjuk kepada jauh. Jauh apa Quran duduk depan muka kita? Jauh di sudut darjat dan kedudukan. Zalika lil bu'di, ay bu'dil makanah la bu'dil makan. Jauh di sudut darjat dan kedudukan, bukan jauh di sudut tempat. Maksudnya Quran ini walaupun duduk dalam rumah kita, duduk dalam rak rumah kita, duduk depan mata kita, di segi kedudukannya terlalu jauh dan tinggi. Kerana dia turun daripada langit. Kerana dia bacaan dia 1 huruf 10 pahala. Oh, saya tak boleh baca. Pasal apa? Mata kelabu. Oh, saya tak boleh baca. Buta huruf, tak erti baca. A, B, C tak kenal, Lek Batak tak kenal. Tapi saya nak baca, nak dapat pahala dengan Quran. Ambil Quran, tengok. Seseorang yang hanya melihat ayat Quran dah dia bagi pahala. Hadis kata ada 5 benda yang kita tengok dia mendapat pahala. Memandang Kaabah. Memandang Kaabah susah. Kita nak pergi Mekah, boleh tengok gambar tadi. Memandang Kaabah. Memandang ibu bapa. Nak mana ibu bapa tak ada dah, mak mati dah duduk dalam kubur. Nak pergi tengok Kaabah. Orang tak bagi pergi Covid. Nak tengok mak ayah duduk dalam kubur lah. Tak apalah, pergi ziarah lah kubur mereka kalau dekat. Kalau jauh tak payah. Kalau jauh baca Fatihah, baca tahlil hentang kau jauh. Kalau dekat boleh pergi. Kalau kita duduk sini, mak ayah kita duduk Pahang kubur dia, nak pergi jauh. Tak pergi kubur juga. Nak tengok masa hidup, dah mati dah. Memandang ibu bapa, memandang alim ulama, memandang ayat Zam-Zam, memandang Al-Quran. Walaupun hadis itu hadis dhaif, kata sebagian ulama, hadis yang lemah tapi boleh diamalkan dalam bab fadailul a'mal. Saya nak baca tak kerti, ngaji Iqra' 1 pun tak habis, tapi duk mengaji jugalah, tapi tak apa lepas. Maka kita melihat ayat Quran sudah dapat pahala. Kalau tengok dapat pahala, baca lagi banyak pahala. Kalau baca banyak pahala, kalau mengaji bagi erti makna lagi banyak pahala. Kalau dah kita erti makna tu banyak pahala, kita sahabat ke orang, mengajak orang sampai pada orang, lagi banyak pahala. Dan ia terkandung termasuk dalam ayat yang kita bicarakan, ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kata-kata yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jadi ayat yang 34 ni kata idfa' billati hiya ahsan, tolaklah sayyi'ah, tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Tolaklah kemarahan, sifat marah itu dengan sabar. Tolaklah kejahilan orang lain dengan kita, kurang sopan orang lain dengan kita dengan sifat hilmu, dengan sifat lemah lembut sopan santun. Tolaklah al-isaah, kejahatan seseorang, bil afwi, dengan kemaafan. Tolaklah ke penyelewengan seseorang dengan hujjah yang kukuh, yang kuat. Bila kamu buat lagu tu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka kamu dengan musuh kamu akan bertukar, musuh itu menjadi
kawan karib kamu. Dalam sawi kata faida fa'alta ma'a aduwika ma zukira. Jika kamu buat kepada orang yang memusuhi kamu dengan perbuatan sedemikian, faja'aka fil hadrah binqilabihi wa sayruratihi musyabihan fil mahabbati lis-sadiq alladhi lam tasbiq minhu adawatun. Dia akan berubah jadi kawan seolah-olahnya sebelum ni tak pernah bermusuh. Kerana kamu menghadapi orang musuh kamu dengan cara yang lebih baik. Dia kata kamu tak betul, sesat, salah. Kamu jawab dengan hujah. Dia kata kamu duk puasa Rejab Syaban tu bid'ah, salah, Rasulullah tak pernah buat. Kita jawab, Rasulullah pernah suruh buat. Dalam Bukhari, hadis tentang puasa bulan Syaban. Dalam Abi Daud, hadis tentang puasa bulan Rejab. Kalau dia berlapang dada, dia tengok hujah kita tu kuat. Bahkan di puasa bulan Syaban dipersetujui oleh sebahagian besar ulama daripada 4 mazhab. 3 mazhab lebih setuju puasa bulan Rejab Syaban ni. Depa mazhab sikit yang tak setuju. Maka kalau kita pelaga hujah itu, kita dapati hujah yang ulama kita bawa cukup kuat, menyebabkan dia akan berterima kasih. Sebaik kamu tolong habang kasih. Saya tak tahu tu saya lawan tu. Kerana kaedah ulama kata annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu memusuhi benda dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia lawan. Dia tengok orang duk bersambut Maulidur Rasul, dia kata Maulid Rasul ni bid'ah, tak boleh. Maka ulama kita karang kitab dalil Maulid Rasul sekian. Bila dia tengok orang buat tahlil, dia kata tahlil ni bid'ah, Rasulullah tak nak buat, sahabat tak nak buat. Hampa duk buat tahlil tak betul. Ulama kita susun dalil tahlil sekian. Duk baca apa Quran kat orang mati, tak boleh. Dia mati dah, biar pi ya baca Quran apa. Dia amal dekat mana dia hidup, dia beramal. Dia beramal, hak tu boleh kat dia. Dia mati, kita tak payah duk pergi buat tahlil kat dia. Pasal apa? Pasal kita buat tahlil boleh kat kita, buat kat dia apa? Wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Dia baca ayat Quran 39 suratul Najmi, ayat 39 suratul Najmi. Tidaklah manusia miliki melainkan apa dia usahakan. Masa dia hidup dulu, dia usaha mengaji, dia usaha semayang, dia puasa. Hak tu boleh kat dia. Bila dia mati, kita duk baca Quran kat dia apa? Maka kata ulama, kalau baca Quran kat orang mati tak boleh, pasal bukan amalan dia, amalan kita masih hidup. Habang kat dia, mayat-mayat pun tak payah. Mayat-mayat bukan amalan orang mati, kita hidup pergi semayang kat dia. Kalau baca Quran kat orang mati tak boleh, mati kat embuih sudah, tanam sudah. Semayang jenazah tak payah. Pasal apa semayang jenazah tak payah? Amalan kita yang masih hidup yang semayang jenazah. Kita yang usalli ala hadzal mayyit, usalli ala hadhil mayyitah, baca Fatihah, baca selawat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Kita yang duk beramal, dia duk tidur depan kita. Kalau mengamalkan sesuatu amalan kepada orang mati tak boleh, maka semayang orang mati tak boleh. Karena yang semayang tu bukan orang mati, kita hidup yang semayang kat dia. Maka mereka akan kata, semayang orang mati kena sebab Rasulullah buat. Rasulullah buat semayang mayat. Sunnah Rasulullah bukan sahaja perbuatan, perkataan, pengakuan. Kalau Rasulullah SAW semayang mayat, itu perbuatan Rasulullah, maka kita pun semayang mayat. Ada lagi amalan yang Rasulullah bersabda, kita boleh buat, ikut sabdaan itu. Maka Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah sabda suruh buat. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin kepada orang mati. Maka Nabi SAW suruh kita baca Yasin ke orang mati. Yasin tu ayat Quran. Yasin tu surah yang baik. Kalau ada orang mati, kita baca Yasin. Baca Yasin masa dia nak mati, masa Yasin lepas pada dia mati, baca Yasin atas kubur dia. Kerana orang mati ini secara hakikatnya orang yang telah berpisah roh dengan jasad. Secara majazinya orang baru nak mati dalam nazak sakit teruk.
Ada orang tafsir kata baca Yasin baca orang sakit nak mati sudah, lepas mati jangan baca dah. Bercanggah dengan makna dia yang hakiki. Jadi ulama kata baca Yasin kepada orang mati mana orang ada sakit teruk nak mati, orang yang tengah duk mati, orang yang lepas mati walaupun dah 10 tahun walaupun 100 tahun, baca Yasin dibolehkan. Kalau Yasin boleh baca ke orang mati, Fatihah boleh baca dalam sembahyang mayat kepada orang mati, Fatihah dengan Yasin dua-dua ayat Quran. Maka di luar sembahyang mayat boleh baca Fatihah. Sebab tu bila ada orang mati kita kata, si fulan telah pun meninggal dunia, kita buka-buka WhatsApp, ada pak menakan kita baru mati ni, anak menakan hantar. Dia tulis itu Al-Fatihah. Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita baca Fatihah minta Allah sampaikan pahala kepada si mati. Depa kata bid'ah juga. Pasal apa? Patut inna lillah sudahlah. Fatihah jangan duk baca. Tak ada orang buat begitu. Fatihah itu diambil seperti Fatihah dalam sembahyang mayat. Kalau dalam sembahyang mayat boleh baca Fatihah kepada orang mati dan beri manfaat, maka luar sembahyang mayat baca Fatihah sama-sama Fatihah. Cuma niat kita, kenapa kita baca? Semoga Allah sampaikan pahala bacaan kita kepada orang yang kita baca tadi. Baca Fatihah pun mereka lawan tak bagi, tambah kalau baca Baqarah. Si fulan telah meninggal dunia, Al-Baqarah. Pakai tak baca dah kan? Surah Baqarah paling panjang. Baik orang duk hantar tulis Al-Fatihah. Kalau dia tulis Al-Baqarah, jenuh kita. Pasal Al-Baqarah tu paling panjang. Surah paling pendek, duk di mulut, makin tengah malam pun boleh baca. Fatihah semua orang hafal. Hak tu pun mereka tak pergi baca. Dia kata bid'ah, duk baca tulis itu. Sebut orang mati Al-Fatihah. Mana boleh kata aku tu? Dia kata, kalau nak sebut orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama kita kata inna lillahi pun kita baca, Al-Fatihah pun kita baca. Kenapa kita baca Fatihah? Karena Fatihah sudah memberi manfaat kepada si mati berdasarkan kepada Nabi SAW sembahyang mayat baca Fatihah. Lepas tu orang kata tu duk baca Quran atas kubur. Nabi SAW pernah pergi sembahyang mayat atas kubur, baca Fatihah atas kubur pula. Maka baca Quran ini di rumah pun boleh, di masjid pun boleh, di kubur pun boleh. Di mana-mana tempat pun boleh. Mana dalil kata di mana-mana tempat boleh? Sayyidina Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim meriwayatkan dibaca Quran, lalu kuda yang duduk tepi dia kelupur, ada cahaya atas kepala dia, turun mai dekat. Lagi baca lagi dekat, akhirnya dia berhenti. Dia takut kuda tu pijak anak dia duduk tidur. Maka setelah itu hilanglah cahaya itu. Pergi cerita kat Nabi SAW esok tu. Baca malam. Nabi SAW menyatakan itulah sakinah ataupun itulah malaikat rahmat yang diperlihatkan umpama awan kepada pembaca itu. Maka daripada hadis tu dalam kitab Mawsu'atul Usrah dikatakan Quran ni di mana saja kita baca mengundang rahmat Allah. Baca di rumah kita dapat, penghuni rumah dapat rahmat. Baca di masjid, kita yang duduk dalam masjid dapat rahmat. Baca atas kubur, kita yang baca dapat, si mati dalam kubur pun dapat. Lalu ulama menyusun beberapa kitab tentang amalan sedemikian, banyak disebut sedemikian. Kita jawab dengan hujah, bahkan ini pendapat jumhur ulama daripada 4 mazhab. Bukan pendapat sebagian kecil ulama yang kata boleh baca Quran kepada orang mati ini. Jadi kita tolak dengan fakta. Bila kamu tolak kemarahan orang dengan sabar, kejahilan dan tidak sopan orang dengan sopan santun kamu, kejahatan orang dengan kemaafan kamu, kejahilan orang, tuduhan orang dengan bukti yang kukuh daripada kamu. Kalau orang itu orang yang normal, orang yang peribadinya baik, dia akan berubah daripada musuh kepada teman yang baik. Dengan sebab kamu menolak dengan cara yang terbaik.
idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Kalau ada di antara kamu dengan dia musuh, kamu tolak musuh kamu dengan penolakan yang terbaik, ka'annahu waliyyun hamim. Sampai satu masa dia akan berubah bertukar menjadi seperti seorang kawan yang karib. Dulu berkeliling dengan kamu, dulu memusuhi kamu, dulu benci kat kamu, tapi kamu tak benci kat dia. Kamu tolak permusuhan dia dengan sifat yang mulia. Jiran kamu duk buang sampah depan rumah kamu, buang najis depan rumah kamu, kamu duk bagi buah kat dia, kamu bagi cucuk kat dia. Lama-lama dia tak dia buang. Kalau dia buang juga, dia memang teruk. Jiran kita ni tak jaga hati kita sungguh. Sampah dia patut pergi buang lantung sampah banyak, dia pergi buang depan rumah kita, depan pagar kita. Kita kaih sampah tu buh dalam tong sampah. Kita pergi bagi buah kat dia, kita pergi bagi kuih kat dia, kita pergi bagi apa makanan kat dia. Dalam hati jiran kita, aku buang najis depan rumah dia, dia bagi buah kat aku. Bagus sungguh jiran ni. Aku tak gamak nak buang najis dah depan rumah dia, pasal dia baik dengan aku. Hari-hari aku buang sampah depan rumah dia, hari-hari dia omel cucuk kat aku. Dia omel roti canai lah, omel buah pelam lah, omel buah durian lah. Takkan aku segamak nak pergi buang sampah lagi, najis lagi depan orang tak buang najis depan rumah aku. Dia fikir lagu tu, lama-lama dia baik dengan kita. Tu kalau orang hak jenis baik ya. Kalau hak jenis buat apa pun dia tak ubah kira diri dia, tak beraya juga. Jadi dalam Quran ayat ni kata, kalau kamu tolak kejahatan orang itu dengan penolakan yang terbaik, orang yang memusuhi kamu boleh bertukar jadi kawan yang baik. Ka'annahu waliyyun hamim. Seolah-olahnya dia menjadi kawan yang setia, kawan yang baik. Musuh boleh bertukar jadi baik dengan sebab penolakan kita yang baik. Beberapa musyrikin Mekah masuk Islam dengan sebab muamalah dan pergaulan Nabi SAW yang baik. Ada cerita seorang perempuan tua yang membeli barang di kota Mekah, di pasar kota Mekah. Banyak barang dia beli. Mekah pula jenis lembah. Bila beli nak balik rumah kena naik gon. Rumah duk atas bukit jauh. Maka dia nak kena buat balik barang itu ke rumah dia. Nak angkat tak larat, pasal terlajak banyak beli. Dia minta tolong orang-orang yang lalu depan dia. Cik, mai angkat sat barang makcik. Makcik beli barang nak angkat tak larat ni. Angkat tak atas kepala makcik, makcik tanggung, usung buat balik rumah. Junjung buat balik rumah. Tak ada siapa nak tolong dia. Mai seorang dia kata, angkat sendiri pada muka. Pandai beli mahal-mahal sangat, banyak-banyak sangat, tak nak angkat, minta tolong kami. Tak mau tolong. Seorang lalu tak mau tolong, seorang lalu tak mau tolong. 2-3 orang minta tolong, tak mau tolong. Last sekali datang seorang pemuda, awak makcik, makcik beli barang nak angkat tak larat, boleh tak tolong angkat tak atas kepala makcik, makcik junjung balik rumah. Tak payah makcik, makcik tak payah duk suruh saya angkat buah atas kepala makcik. Makcik habang rumah tamanah saya, tanggung pergi hantar rumah makcik. Baik sungguhlah. Dia minta tolong angkat, tak tahu kawan tu yang angkat. Maka makcik tu pun tunjuk jalan, jom pergi kot ni, naik kot ni jalan. Dalam perjalanan makcik tu kata, makcik ni beli barang lama dah. Makcik duk ajak orang tolong angkat lama dah, seorang-seorang tak mau tolong. Bukan angkat tu, hantar main rumah. Angkat buah atas kepala makcik, makcik nak junjung nak angkat tak atas kepala tak larat. Tak ada siapa tolong. Mai tancek bukan dekat angkat, bawa sendiri pula tu. Nak pergi hantar dia ke rumah pula. Makcik minta tolong buah atas kepala. Cik ni orang bagus sungguh. Ramai dah makcik duk ajak pakat tak mau tolong. Puak tu tak boleh pakai semua. Cik seorang nampak bagus.
Oleh kerana cik ni orang bagus, makcik nak pesan. Tempat kita berjumpa tadi, ada seorang lelaki di kawasan tu mendakwa seorang Nabi dan Rasul. Dia tu nama Muhammad. Dia itulah orang paling jahat. Cik orang baik, jangan duk terpengaruh dengan dia. Makcik tengok cik orang baik, cik jangan pengaruh dengan budak jahat tu. Dia bawa ajaran baru, pecah belah masyarakat. Bawa ajaran tak ketahuan hala. Dia kutuk Rasulullah sepanjang jalan, dia pesan kat lelaki tu, jangan terpengaruh di pasar tadi. Kawan tu pun sengak mengaku, sampai rumah, ajak masuk, nak bagi upah, tak mau terima, ajak masuk, nak bagi makan, minum, tak mau terima. Awak cik tak mau terima upah, saya tolong lah. Awak tak mau masuk makan minum, saya bukan nak makan minum, saya tolong makcik lah. Cik nama apa? Saya nama Muhammad. Muhammad mana? Pakcik tu kutuk sepanjang jalan tu. Baru dia terkejut. Oh, selama ni aku duk dengar kata Muhammad ni jahat lagu ni. Rupanya hang yang nama Muhammad betul ni sebenarnya tak seperti berita yang disebarkan. Dia kenal Islam melalui media masa, duk tengok TV ya kalau zaman lah ni. Mengaji, tengok TV, baca surah abang. Tengok WhatsApp lah. Tapi menadah dalam masjid surau. Orang majak dalam surau dia. Tapi orang majak dalam masjid. Tapi Islam dia kenal dalam baca surah abang. Tengok TV, tengok dalam handphone dia. Klik video apa sampai hari ni, ceramah apa. Tulisan apa. Dia kenal melalui berita. Dia tak berhadapan terus dengan orang yang diceritakan. Maka la tu juga dia mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam. Kerana Nabi SAW tarik dia masuk Islam dengan akhlak yang mulia. Tak gaduh bersyarah panjang-panjang. Melihat kepada kelakuan Rasulullah, dia tahu Rasulullah ni bawa ajaran betul. Maka makcik itu masuk Islam kerana melihat penolakan kejahatan makcik, muhung makcik itu dengan yang terbaik. Dia tak marah kat makcik itu pasal makcik itu tak tahu apa. Yang tahu, dia tahu kata yang dengar di telinga dia tak pernah jumpa orang tu. Yang dia dengar, Muhammad ni orang jahat, bawa ajaran sesat, ajaran salah. Kamu orang baik, jangan terpengaruh dengan dia. Rupanya hak dia kutuk itulah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi kita dapati bahawasanya penolakan kepada keburukan itu kadang-kadang tak ada bercakap. Dengan kelakuan yang mulia yang kita pamerkan, orang yang menjadi musuh bertukar jadi kawan karib, bersupak jadi orang yang kita kasihi. Ayat berikutnya panjang, tak boleh sambung dah. 7.30 dah. Kerana saya pagi ni saya ada kuliah di Mentalun. Kuliah di kediaman Menteri Besar. Pukul 9 pagi. Jadi nak kena pergi terus dah. Pergi terus dah, 9 sampai pukul 10. Jadi insyaAllah pertemuan kita pagi besok kuliah duha, kuliah subuh tak ada. Kemudian kuliah subuh kita sambung pagi Ahad. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. الله 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 يا الله 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 يا الله. وكنت رحيما هاديا ومعلما لا يبكي عليك اليوم من كان باكيا. وكنت رحيما هاديا